Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Lela Bilhan, mengajar Sains tahun 5. Semua murid dah bersedia? Mari kita masuk kelas. Tajuk pengajaran kita pada hari ini ialah tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Murid-murid, ada 5 hasil pembelajaran murid akan dapat. Yang pertama, menyatakan tenaga boleh dibaharui. Yang kedua, menyatakan tenaga tidak boleh dibaharui. Yang ketiga, menyenaraikan sumber tenaga boleh dibaharui seperti angin, cahaya matahari, air, biojisim, makanan dan ombak. Manakala yang keempat, murid-murid dapat menyenaraikan sumber tenaga tidak boleh dibaharui seperti petroleum, gas asli, arang batu, bateri dan bahan nuklear. Dan akhir sekali yang kelima, murid-murid akan dapat menakul kepentingan penggunaan secara berhemah untuk sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Murid-murid, sebenarnya sumber tenaga ada banyak yang telah kita pelajari. Tetapi lebih mudah kita klasifikasikan kepada 2 bahagian, iaitu tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui. Apakah maksud tenaga boleh dibaharui? Tenaga boleh dibaharui ialah tenaga yang boleh dicana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Manakala tenaga tidak boleh dibaharui ialah tenaga yang tidak boleh dicana kerana sumber adalah terhad atau tidak boleh diperoleh secara berterusan. Mari kita lihat contoh tenaga boleh dibaharui, iaitu ombak, biojisim, angin, matahari yang merupakan sumber tenaga utama yang membekalkan cahaya dan haba. Seterusnya, makanan dan air. Bagaimana kita nak mengingat contoh tenaga boleh baharui ini? Mudah saja. Kita boleh ingat Presiden Amerika, Obama. Obama ialah mewakili O, ombak, B, biojisim, A, angin, M, matahari, M juga makanan dan air. Mudah kan? Cara mudah untuk ingat Obama. Contoh tenaga boleh dibaharui. Mari kita lihat pula contoh tenaga tidak boleh dibaharui, iaitu bateri, bahan nuklear,
bahan api fosil. Bahan api fosil ini ada 3 jenis untuk murid-murid ingat, iaitu yang pertama, bahan api fosil juga terdiri daripada gas asli, arang batu dan petroleum. Jadi, 3 bahan api fosil ini adalah merupakan tenaga tidak boleh dibaharui, ditambah bateri dan bahan nuklear. Bagaimana pula nak mengingat contoh tenaga tidak boleh dibaharui ini? Mari kita lihat. 2B tambah GAP. 2B tambah GAP. Mudah kan? 2B ibarat pensel 2B. Tambah GAP. Bagaimana kita nak mengingat? 2B ialah bateri dan bahan nuklear. Manakala tambahan GAP ialah G, gas asli, A, arang batu, P, petroleum. Cikgu harap murid-murid ingat 2 contoh tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Cuba murid-murid sama-sama fikirkan. Apakah perbezaan tenaga yang boleh dibaharui berbanding dengan tenaga yang tidak boleh dibaharui? Murid-murid, mari kita kaji sama-sama. Lihat situasi 1. Lihat gambar. Matahari. Matahari adalah sumber tenaga utama dan juga tenaga suria yang dapat menerangi bumi dan memberi haba dan cahaya kepada kita. Tenaga ini juga dapat menghasilkan sumber elektrik. Wow! Cantik rumah tu. Ada apa atas bumbung tu? Mari kita lihat. Panel suria. Untuk apa panel suria ada di atas bumbung rumah tersebut? Rupanya boleh memanaskan air dan juga boleh menyalakan lampu dan juga sebagainya. Selain itu, panel suria boleh digunakan untuk peralatan alat elektrik di rumah. Sebenarnya, tenaga elektrik rumah ini dijana daripada cahaya matahari menggunakan panel suria. Mari sama-sama kita lihat hasil kajian situasi 1 tadi. Sebenarnya
Matahari adalah salah satu sumber tenaga yang boleh dibaharui. Sumber tenaga yang boleh dibaharui sebenarnya ada kelebihan yang boleh diganti atau ditambah setelah habis digunakan dalam tempoh masa yang singkat. Selain itu, bekalan berterusan dan tidak menyebabkan pencemaran. Mari kita kaji lagi. Gambar situasi 2 pula. Gambar loji jana kuasa nuklear. Loji jana kuasa nuklear ini terdapat asap. Ini boleh berlaku pencemaran ni. Oleh itu, loji jana kuasa nuklear menggunakan bahan nuklear seperti uranium. Sumber ini akan kehabisan dan tidak boleh diganti selepas digunakan. Bahan nuklear ini memerlukan berjuta-juta tahun untuk dibentuk. Sumber tenaga ini terhad kerana akan kehabisan suatu hari nanti. Apa pula hasil kajian situasi 2? Mari kita lihat. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui daripada situasi 2 adalah bahan nuklear. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui mempunyai kelemahan, iaitu tidak boleh diganti setelah habis digunakan. Manakala bekalan pula terhad dan menyebabkan pencemaran dan pemanasan global. Murid-murid, melalui kajian situasi 1 dan situasi 2 tadi, boleh disimpulkan mengenai perbezaan antara tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Mari kita lihat. Tenaga yang boleh dibaharui boleh diganti setelah habis digunakan dalam tempoh masa yang singkat. Tenaga yang tidak boleh dibaharui pula tidak boleh diganti setelah habis digunakan. Selain itu, bekalan yang berterusan bagi tenaga yang boleh dibaharui, manakala tenaga yang tidak boleh dibaharui, bekalannya pula terhad. Selain itu, tenaga yang boleh dibaharui tidak menyebabkan pencemaran, manakala tenaga yang tidak boleh dibaharui menyebabkan pencemaran dan pemanasan global. Ada info penting. Nak tahu tak murid-murid? Apakah info tersebut? Petroleum dan gas asli terbentuk daripada mendakan hidupan di dasar laut. Manakala arang batu terbentuk daripada mendakan hidupan darat. Info yang sangat penting untuk menambah pengetahuan murid-murid. Mari kita perhatikan situasi A dan B. Buat perbezaannya.
Situasi A menggunakan sumber tenaga elektrik. Dan apabila tiada bekalan elektrik, anak tersebut mengeluh, "Aduhai, gelap dan panasnya." Terpaksa menggunakan lilin. Jadi penting sumber tenaga elektrik ni. Kita lihat pula situasi B. Terdapat kenderaan pada gambar sebelum. Kenderaan boleh mempercepatkan urusan kita untuk pergi ke satu destinasi. Kebanyakan sumber tenaga yang kita gunakan adalah untuk menjana elektrik, memasak dan menggerakkan kenderaan. Kenderaan memerlukan petrol, iaitu sejenis bahan api fosil untuk bergerak. Apabila kita lihat situasi 2, aduh, penat, panas dan letihnya. Sebab kehabisan bahan api fosil iaitu petrol. Oleh itu, murid-murid perlulah berhemah menggunakan tenaga. Baiklah murid-murid, daripada kajian situasi 1 dan situasi 2, boleh disimpulkan bahawa kepentingan penggunaan sumber secara berhemah adalah untuk menjimatkan kos, mengelakkan pembaziran, mengurangkan pencemaran, menjimatkan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Oleh itu, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.